Terima kasih kerana masih menonton agenda Awani Khas di sisi persidangan tentang transformasi perundangan, dan saya sebenarnya nak tanya tentang media dan kebebasan maklumat, tetapi Tan Sri dalam ucapan telah bercakap tentang hak istimewa, dan Astro Awani sentiasa bergerak dari Perlis ke Sabah bila boleh, kerana kami sentiasa ingin mendapatkan pandangan akar umbi. Dan walaupun di rumah panjang, di kampung saya, di sawah padi, di Perlis sebagainya, ramai yang berbicara tentang hak istimewa, tetapi mungkin orang biasa tidak berbicara tentang hak istimewa mengikut pembacaan apa yang tertulis dalam perlembagaan. Jadi bagaimana Tan Sri dan pejabat peguam negara melihat kepada jurang di antara persepsi dan juga realiti ini, ditambah pula seperti apa yang Tan Sri katakan tadi, sebenarnya di mana letak hak istimewa ini? Walaupun pada perspektif perundangan, adakah ia dalam asas dan susur galur yang begitu teras dalam perlembagaan kita? Bagaimana kalau ianya hendak diubah? Dan contohnya, sebab iklim politik yang semakin meninggi ini, semua orang bercakap Sabah, Sarawak sekarang juga mendapat perhatian yang lebih luas walaupun di Semenanjung. Contohnya perkara 20 1965 itu bagaimana nak diterjemahkan sekarang, dan apabila kita bicarakan tentang isu seperti NCR dan tanah, contohnya tanah adat di Sabah Sarawak, mungkin orang yang Semenanjung lebih kurang arif berbanding dengan orang di Borneo contohnya. Jadi pandangan Tan Sri dalam hal ini, itu juga Datuk Tun, kerana saya rasa ia tugas yang besar tetapi perlu dimulakan sekarang, kerana jika tidak, persepsi itu kita tidak boleh kawal, dia boleh bergerak ke mana pun, tapi realitinya kita perlu uruskan perkara ini. Ini lah. Dalam, kalau kita tengok, kita pandang satu perkara yang kita harus pandang betul-betul lah dan faham, ialah berkenaan dengan perlembagaan ini. Macam mana bentuk dia? Perlembagaan di Amerika ialah dan Australia digubal oleh pendatang. Ya, orang datang ni digubal. Tetapi dalam Australia dan United States pun, dia bagi hak-hak kepada Red Indian, hak Aborigin, pribumi, dia bagi, ada tu. Itu adalah special right. Okay, tapi dia bagi. Sama juga ada keadaan di Canada dan juga di New Zealand. Di Malaysia pula, dia lain. Kalau saya dalam fahaman saya, yang saya baca historical books dengan Profesor Kuke Kim pun, Malaysia di mana adalah satu negara, bukan orang asing yang draft constitution kita. Kita punya raja-raja yang mengendaki satu perlembagaan digubal untuk rakyat dia. Jadi ada di mana di situ raja-raja dan sebagainya, seperti macam dilaporkan di Reid Commission report tu, di mana hak-hak ni harus dipelihara. Jadi dia macam satu trade off. Jadi jika kamu dapat ini, maka pribumi ini, orang bumi utara di Sabah Sarawak, waktu tu belum lagi Sabah Sarawak lah, orang Melayu, orang asli ini mesti dapat sedemikian. Apa tu social justice? There was an agreement. Agreed baru datang. Sama juga apabila Sabah dengan Sarawak nak masuk Malaysia, di mana kita ada so-called 20 points agreement tu, meeting tu dia masukkan dalam Malaysia agreement. Dari Malaysia agreement dia masukkan kepada constitution. That forms the basis of the constitution. Kenapa dia sebab dia masuk? Kalau bukan sebab-sebab itu, dia tak masuk. Jadi bila dia masuk, maka haruslah kita jaga, pelihara hak-hak itu. Dan dalam pandangan saya, of course ada banyak perbezaan perpandangan. Pada pandangan saya, hak-hak ni ada terbagi dalam 3 bentuk. Satu bentuk ialah pure legal right, di mana dia boleh dibuang atau digubal balik. Satu tu fundamental rights, seperti hak right to property. Dia boleh gubal undang-undang subject to certain laws. Tetapi ada satu, what we call sometimes referred to as sebagai unalienable rights, iaitu hak yang tidak boleh ditukar atau apa. Now, itu termasuklah dalam satu hak, apa yang dikata basic structure. Suatu macam kita buat rumah lah. Jadi kita ada foundation. Kalau foundation tu terbuang, maka rumah tu akan runtuh. Jadi itu tidak boleh diubah. Jadi itu yang saya tanya tadi.
di mana kita rakyat Malaysia mesti faham semua ni dan ambil pendekatan, adakah special right ni satu hak basic structure yang tidak digubal. Saya rasa kalau kita kata dengan pada Bumi Putra dengan Melayu ni, oh ini hak boleh dibuang, mereka takkan setuju. Pasal apa? To them this is the fundamental right, basic structure yang tidak boleh. Sama juga right to life. Okey, kerana masa sedang menghampiri, tapi interpretasi itu dalam pandangan masyarakat yang mungkin secara purata, hak istimewa dalam perlembagaan dibaca bersama dengan semangat kontrak sosial. Tapi kontrak sosial itu dalam aspek undangan pula mungkin tidak seperti yang difikirkan kerana perlu dilihat apa yang tertulis dan tertera contohnya. Bagaimana kita nak imbangkan persepsi itu? Sesuatu interpretasi kepada undang-undang yang kita buat, kita mesti balik kepada asal pokok dia. Kenapa undang-undang itu digubal? Itulah sebabnya we must carry out. Tak ada guna kalau kita gubal undang-undang to solve a problem, untuk menyelesaikan sesuatu perkara, tapi kita melarat ke lain tempat. Jadi kita balik kepada pokok pangkal dia. Kenapa? Apakah sebab special right ni? Untuk seimbangkan antara kaum-kaum yang ada. Jadi isu is, adakah keimbangan itu ada? Keseimbangan itu ada sekarang? If you want to change, then you have to look at basic structure. Adakah itu yang saya kata maksud dan intention tu sudah tercapai atau tidak? Dan itu yang menjadi perdebatan, kerana itu kadang-kadang dia bukanlah begitu hitam dan putih. Dia berada di tengah. Dan mungkin sebelum kita habiskan, saya nak selitkan juga tentang media dan maklumat. Pelajar-pelajar pun dapat apa yang mereka tuntut, iaitu pindah akta universiti supaya mereka lebih boleh bebas. Tapi kami wartawan dan editor masih lagi terletak dalam satu media, dan maklumat itu adalah perkara harian kami. Dan apabila kami melihat seberang Selat Melaka di Indonesia, sudah langsung tidak ada undang-undang yang hampir begitu, kerana mereka cuma ada majlis press yang dianggotai oleh semua orang yang berkepentingan ataupun stakeholders. Di Malaysia, adakah pada pandangan pejabat peguam negara isu ini semakin dekat untuk dilihat? Kerana tanpa lebih, kerana tadi Tan Sri pun cakap masyarakat lebih matang, mereka nak berkumpul pun untuk bersuara, bertukar pandangan, dan untuk itu berlaku dengan lebih luas, mungkin kepercayaan juga perlu diberi kepada golongan profesional media untuk lebih bertanggungjawab dan dapat lebih banyak akses dan kebebasan dalam mendapat akses maklumat, mengolah dan menyampaikan maklumat itu, Tan Sri. Saya tak ada masalah dalam perkara ni. Kita mesti faham dalam segala profession pun, apa pun, peguam ke apa, ada yang baik dan ada buruk. Tapi kita tak boleh kata semua orang buruk. Okay, I accept. Kalaulah pihak media bersedia, I can have the undang-undang drafted within a month. Dah, when Parliament sits next time, we can push it. My government agrees, I push. I have no problem. Tak ada masalah. Sini saya terangkan. Saya duduk dah berapa kali meeting. Print media, broadcasting media, blogger, semua saya panggil. Yang mana memihak pada kerajaan ke tidak ke, semua ada situ. Tapi malangnya sampai hari ini saya belum dapat apa dikatakan sepakat kata daripada semua golongan. Saya take this status, this concept. Let me saya nak tengok Datuk Tuan Angguk atau tidak. Saya accept this. Waktu meeting tu pun ada juga kan. I said, you do what you want. I throw out the laws. Government tak mau sentuh dalam perkara ni. Tetapi yang saya nak kamu, be responsible. Regulate yourself. Saya kata lagi, buatlah satu organisation macam Bar Council. Di mana kamu akan ada disiplin buat kamulah disiplin orang kamu, jangan datang pada saya. Dan saya ingat lagi dia minta funding, betul ada minta funding dari kerajaan. Saya kata bolehlah kali pertama, tak boleh selama-lamanya. Atas sebab begini, pasal international law ni dia ada situ semua. Apa saya katakan, international law mengatakan bahawa you do not have complete independence if you are depending on finances from another body. Jadi saya kata jangan, nanti tak bagus, saya lagi kena blame. I am prepared. I'm prepared to recommend government. Maksudnya kalau besok datang
Government decision is another thing. But for me, I have no problem. Saya rasa kerajaan pun akan ambil berat perkara ini dan akan ambil berat pandangan-pandangan. Tapi pada pandangan saya, you self-regulate. Okey. Atas perkara itu saya nak tutup diskusi ini mungkin secara pantas daripada Tun dan Datuk Tun dan juga Tan Sri. Tan Sri juga ada mengatakan bahawa maybe you not want to be crucified. Because the understanding when you approach media adalah it's not an absolute freedom. Bukanlah satu kebebasan mutlak untuk suara, maklumat dan sebagainya. Tapi mungkin itu juga yang menghalang mengapa dia lambat untuk berlaku pertukaran itu, kerana kita melihatnya dalam konteks negatif itu. Perolahan bahawa ia boleh memudaratkan, sedangkan ini adalah peradaban yang semakin berteraskan informasi dan maklumat, knowledge based society. Maka saya melihatnya dalam aspek yang sebelah sana. Jawapan ringkas mungkin dalam 2-3 ayat pandangan Tan Sri tentang Datuk Tun. Knowledge based, tapi kalau you speculate ataupun you tak verify the facts, ia akan menjadi yang akan mendatangkan kemudaratan. So, tapi itu tidak sepatutnya menghalang capaian maklumat dahulu dan kita timba kematangan untuk memilih yang mana yang baik atau yang buruk. Itu pemilihan itu terpulang kepada mereka yang menerimanya, mereka yang menerima, yang memahaminya. Jika mereka salah faham tentang maklumat tersebut dan maklumat tersebut tidak di-verify dan menjadi false atau palsu, undang-undang even common law sehingga hari ini juga mendukung tindakan fitnah secara civil. Tan Sri nak tambah sebelum saya tutup? Saya begini, pada saya, you regulate among yourself, you discipline yourself. Jadi kalau you lari daripada, katakanlah you buat fitnah atau apa, bagi saya pergi dekat disciplinary board complain about you, macam dekat macam juga kita punya bar council. Bila peguam membuat salah kepada klien dia akan pergi board tu membuat pengaduan. We accept. For me, I have no problem. The less why I said crucified begini. To me, every time saya gunakan anytime I gunakan provision di bawah Press Printing Act, semua kata saya jahat. So, let you all discipline yourself. Why should I be the bad boy to it? Ini hanya permulaan. Saya boleh nak berdebat lagi dengan Datuk Tun tentang bagaimana kita melihatnya, kerana pejabat peguam negara terbuka sekarang Tan Sri untuk kita bersesi interaktif diskusi. Terima kasih Datuk Tun, terima kasih Tan Sri, dan anda sebenarnya menonton agenda awani khas yang dirakamkan di sisi persidangan begitu penting untuk negara dan masa depan, iaitu transformasi perundangan. Kita akan terus memberikan maklumat tentang perkara ini. Sekian, selamat malam dan terima kasih. Thank you so much Tan Sri.